Assalamualaikum. Salam Ustaz. Ustaz, minta maaf. Ustaz terlambat beberapa minit. Terlambat dalam 2 minit macam tu. Ustaz minta maaf. Ustaz baru sampai. Aduh. Okey. Salam. Ustaz tengah. Ustaz dah buat kamera. Semua sihat ke? Ya. Alhamdulillah. Semua dah makan? Sudah. Dah. Oi. Belum. Izzah belum makan? Izzah pergi ambil makanan. Pergi ambil makanan. Saya tak buat kamera. Okey. Kaisar dah makan? Dah. Alhamdulillah. Okey. Pakai baju sekolah. Ya, pakai. Okey. Waalaikumsalam Mira. Okey. Dah makan. Okey, dah makan. Alhamdulillah dah makan. Ifan dah makan, Ifan? Ifan dah makan. Okey, macam biasa, siapa yang masih belum mengambil makanan, boleh pergi ambil makanan Okey. Kita boleh mula kelas kita Okey. We start our class with istighfar to Allah Subhanahu Wa Taala. Kita minta ampun, kita istighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala ampunkan dosa kita, Allah Taala ampunkan dan membuatkan hati kita terang. Bila Allah ampunkan dosa kita ni, hati kita bersih dan mudah untuk kita belajar. Okey? Okey. Astaghfirullahal azim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahal azim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahal azim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahal azim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Okey. Kita baca doa surah Al-Fatihah and selawat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Fattah, Ya Alim, Ya Rashid. Sesungguhnya Engkau maha berilmu, lagi maha mengetahui. Kurniakanlah kepada kami ilmu-Mu serta kebijaksanaan-Mu agar dapat kami menjadi khalifah-Mu di dunia ini. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okey, anak-anak murid Ustaz, alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik salim. Okey, pertamanya
Alhamdulillah, sebelum kita mulakan kelas kita dengan lebih jauh, kita kena bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Disebabkan Allah Subhanahu Wa Taala ni dah bagi kita macam-macam. Allah Taala dah bagi kita macam-macam rezeki, nikmat. Okey. Kemudian Ustaz nak tanya awak satu soalan. Awak dah tahu belum cerita yang paling terbaru sekali? Ya, awak ni ada tak ni? Okey, anak-anak murid Ustaz. Tak. Ustaz dah ada maklumkan kepada awak ada satu orang guru kita, Teacher Sabirah kena COVID, betul? Semalam ke 2 malam lepas ke semalam, kita mendapat satu lagi perkabaran. Ada seorang lagi cikgu kita yang positif COVID. Siapa agaknya cikgu tu? Cikgu apa? Ada seorang lagi anak-anak murid Ustaz, cikgu kita yang positif COVID, iaitu Teacher Ayuni. Kenal tak Teacher Ayuni? Teacher Ayuni. Teacher Ayuni pun kita pun baru dapat maklumat Teacher Ayuni. Kita doakan supaya guru-guru kita ataupun awak tahu tak semalam kes COVID berapa? Siapa boleh bagi tahu Ustaz? Semalam kes COVID berapa? Ya. Semalam 17,000 kes COVID. Awak boleh bayang 17,000. Ustaz pun kata, oi, ini dahsyat sangat ni sampai 17,000. So Ustaz doakan supaya tak tahulah anak-anak murid. Ustaz, kuku kucing saya tercabut. Kenapa tiba-tiba kuku kucing awak pula tercabut ni? Okey, anak-anak murid Ustaz, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita doakan. Dan kita punya kelas online ni pun tengok gaya ceritanya nampak macam lambat lagi ni. Ustaz, Indonesia lagi banyak. Betul, Indonesia lagi banyak. Banyak sungguh Indonesia. Okey. Anak-anak murid Ustaz, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Okey. Now, Ustaz nak maklumkan kepada awak. Ustaz nak tanya dulu, macam mana cuti, okey ke? Cuti buat apa tu cuti? Okey tak tu cuti? Okey Ustaz. Ada awak buat apa-apa? Awak ada pergi mana tak cuti ni? Kejap mana? Ada. Tak ada. Masuk pergi. Ya, macam mana? Pergi rumah atuk main badminton. Main game. Pergi rumah atuk. Rumah atuk awak kat mana? Badminton, lepas tu main game. Rumah atuk awak kat mana? Dekat saya. Dekat saja. Dekat sana. Satu kampung je lah. Lepas tu main badminton dekat sana. Dekat sini. Okey. Main game. Tapi ni Ustaz tengok ramai ni yang tak buka kamera ni. Adam Naufal ada tak tu? Ustaz nak mulakan kelas pun tengok hari ni hari first. Tengok semua ni macam tak semangat lagi ni. Adam Naufal ada tak tu? Ya Ustaz. Ada tak? Ustaz. Ya, sihat. Ada Ustaz. Okey, Ustaz, 50% okey, 50% tak okey. Okey, yalah biasalah bila kita dah cuti seminggu, tiba-tiba nak teruskan balik kelas kita itu bukan satu perkara yang mudah lah. Okey? Okey, anak-anak murid Ustaz, sebelum tu Ustaz nak tengok ni, Ustaz nak dengar suara dulu. Sebelum kita nak mulakan kelas, Ustaz nak dengar suara dulu. Haikal dah dengar dah. Rais ada tak suara Rais tu? Ada. Ada, okey. Danish Mushid ada tak tu? Ada. Okey, Ustaz nak dengar suara tu. Asma ada? Asma ada tak tu? Asma? Asma ada tak tu? Tak ada. Okey, Akil Akram ada tak tu Akil? Tak ada. Oi, ramai tak ada ni. Ada. Akil okey tak tu? Hello. Okey. Hello. Okey. Biasalah mula-mula pagi-pagi ni dah lah hari Isnin. Pagi, seminggu bercuti. Kita nak dapat balik mood tu agak susah lah. Okey, anak-anak murid Ustaz, sebelum kita teruskan pelajaran kita, kita akan tengok dulu hadis apa yang kita nak belajar hari ni. Hadis apa? Sebelum tu, ada siapa-siapa tak mak dengan ayah dia buat korban baru ni?
Ada siapa-siapa tak? Angkat tangan sikit Ustaz nak tengok. Mak ayah siapa yang buat korban baru ni? Oh, Takif ada buat korban. Mak tok Koim. saya yang buat. Oh, Mak atuk tok awak. yang buat. Atuk awak buat kat mana? Mak tok Ustaz, mak tok. Mak tok Matuk. Matuk awak buat kat mana? dekat Mekah. Oh, buat dekat Mekah. Okey. Okey, Takif. Takif buat korban kat mana? Kawan ayah dekat kampung. Kat kampung. Okey. Okey, Ustaz nak tanya. Hari tu Kawan ayah saya. siapa yang solat Aidiladha dekat rumah dia? Angkat tangan. Ustaz nak tengok siapa yang solat Aidiladha kat rumah dia. Okey, okey, ada 5 orang. Siapa lagi yang solat sunat Aidiladha dekat rumah dia? Okey, 5 orang saja Oh, 6. Asma pun buat juga. Okey, alhamdulillah. Okey. Anak-anak murid Ustaz, alhamdulillah Ustaz sempat untuk pergi solat. Baru ni kan kita Ustaz sempat nak pergi solat Aidiladha. Dekat mana? Masjid Sarinah Hamzah. Ustaz dia ber-100 orang. Sempat Ustaz pergi sikit lagi, dia kata okey tak apalah, awak boleh ganti masuk. Alhamdulillah Ustaz sempat masuk. Sebab apa? Sebab keadaan COVID masih lagi berleluasa, masih lagi meningkat. So dia orang jaga sikit masjid ni. Okey. Bukan rumah Ustaz dengan Masjid Sarinah Hamzah jauh ke? Ya, rumah Ustaz kat Selayang, tapi Ustaz nak pergi juga solat. Ustaz cari Ustaz pergi masjid dekat Selayang tutup, Amaniah tak tutup. Pergi Sarinah Hamzah, dia kata tunggu kejap, nanti kalau ada kosong kami bagi masuk. Alhamdulillah boleh juga masuk. Okey. Now, anak-anak murid Ustaz, Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. Okey. Apa tu? Masjid Putrajaya, Hafiz. Okey. Sekarang kita nak panaskan keadaan kita. Kita nak mulakan kelas kita slow-slow dengan bacaan hadis. Siapa ingat? Ini hadis kita yang kita akan belajar hari ini. Siapa ingat hadis apa yang kita belajar sebelum cuti? Siapa ingat? Dia memang power lah. Hadis apa yang kita belajar sebelum cuti? Tiga dosa besar. Tiga dosa besar. Apa? Tiga dosa besar. Tiga dosa besar. Tiga dosa besar apa? Tanda-tanda munafik. Ya, tanda-tanda orang munafik. Bagus. Awak ni walaupun seminggu cuti ingat lagi. Siapa boleh bagi tahu kat Ustaz? 3 tanda-tanda orang munafik. Yang pertama tu apa? Diberi amanah, dirosakkan. Bagus. Bila diberi amanah, dia rosakkan lagi? Bila dia bercakap, dia menipu. Bagus. Bila dia bercakap, dia menipu lagi? Memungkiri janji. Bagus. Awak semua memang baiklah. Sebab semua awak ingat. Semua awak ingat. Okay, bagus. So hari ni anak-anak murid Ustaz, kita akan bacakan satu hadis berkaitan dengan apa ni? Okey, seorang tolong bacakan kat Ustaz. Takif tolong baca. Pagi-pagi ni. Takif tolong baca Takif. Qala Abu. Tajuk dulu. Baca tajuk dulu. Passing in front someone praying. Okey. Qala Abu Jaimi. Abu Juhaim. Abu Juhaim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam law ya'lamu al-marru baina yaday maka alaihi Hello? Sangkut-sangkut. Hello? Ya. Ustaz terkeluar. Ustaz terkeluar. Internet tak stabil. Internet Ustaz tak stabil.
Hello? Ya Ustaz. Internet Ustaz tak stabil. Okey. Internet dekat sini tak stabil. Okey, tak apa. Internet dekat sekolah tak stabil. Okey, Ustaz nak minta tolong Haikal. Haikal tolong bacakan maksud dia, boleh Haikal? Internet tak stabil sangat. Tak nampak skrin Ustaz. Tak nampak skrin? Okay, nampak tak? Nampak tak? Ustaz dah share ni. Ustaz rasa internet sekolah ni, takut internet sekolah sangkut. Okey tak? Nampak tak skrin? Hello? Nampak tak? Hello? Yes. Internet Ustaz problem ni. Awak nampak tak skrin yang Ustaz share? Nampak. Nampak. Okey. Alhamdulillah. Sorry. Internet dekat sekolah ni tak berapa clear sikit pagi ni. Dia pun dah seminggu tak sekolah, dah seminggu Ustaz tak datang, dia pun merajuk dengan Ustaz. Okey, Ustaz nak minta tolong siapa ni baca maksud ni? Kita tak cepat. Siapa nak tolong baca maksud? Tak nampak. Hafiz boleh tolong baca maksud Hafiz? Abu Juhaim radhiyallahu anhu said, Allah's Messenger sallallahu alaihi wasallam said, if the person passing in front of the worshipper in prayer knew what a sin he was incurring, he would prefer to wait for 40 years rather than passing in front of him. Okey, ada nama dia Ustaz. Ustaz cerita sikit Okey, kita bacakan hadis sebelum kita teruskan pelajaran kelas kita pada hari ini. Okey. Qala Abu Juhaim. Siapa Abu Juhaim? Abu Juhaim ni adalah sahabat Nabi Muhammad. Abu Juhaim kata apa? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Juhaim ni kata, dia dengar Rasulullah kata, "Lau ya'lamul marru baina yadai al-musalli." Kalaulah seseorang tu tahu. Okay. If the person passing in front of a worshipper, maza alaihi lakana an yaqifa arba'ina khairan. In a prayer knew what a sin he was incurring. Maksudnya macam ni. Kalaulah kita ni jalan depan orang tengah semayang. Katakan Amira Sofia, ayah dia tengah solat. Dia lalu depan ayah dia. Okey. Nabi Muhammad kata apa? Kalaulah seseorang ni yang dia lalu depan orang semayang ni, dia tahu kata dosa ni banyak mana yang dia dapat. Ustaz ulang sekali lagi. Nabi Muhammad kata apa? Kalaulah orang yang lalu depan orang solat ni tahu kata berapa banyak dosa dia orang, mesti dia orang akan tunggu sampai 40 tahun berbanding nak lalu depan orang semayang. Orang solat. Okey, ni Ustaz terang ni. Kalau tak faham tanya, kalau tak Ustaz tanya awak balik. Okey, Ustaz ulang sekali lagi. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kata apa anak murid Ustaz? Ada satu orang ni, Nabi Muhammad kata kalaulah orang ni dia nampak dah ada satu orang lelaki solat. Allahu akbar. Solat. Ini. Dia nampak dah ada satu orang lelaki ni solat. Saja dia nak berjalan depan orang solat. Saja dia nak jalan depan orang solat. Nabi Muhammad kata, kalaulah dia ini tahu berapa banyak dosa yang dia dapat, mesti dia sanggup tunggu sekurang-kurang, kalau 40 tahun pun dia sanggup tunggu. Instead of daripada berjalan depan orang solat. Maksudnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nak bagi tahu kata apa?
Nabi Muhammad nak bagi tahu berdosa sangat-sangat besar kalau kita lalu depan orang yang tengah solat. Ustaz ulang sekali lagi. Nabi Muhammad kata apa? Nabi Muhammad kata kalaulah orang ini tahu berapa banyak dosa dia akan dapat kalau dia jalan depan orang solat. Nescaya kalaulah tak ada tempat dia sanggup lah. Kalaulah dia tahu berapa banyak dosa dia, mesti dia tak akan lalu. Mesti dia sanggup tunggu sampai orang tu habis solat. Okey. Okey, Ustaz ulang buat kali seterusnya. Lepas ni Ustaz tanya. Kalau tak ada siapa yang tak faham, Ustaz saya tak faham lah, Ustaz akan tanya. Maksudnya okey, semua dah faham. Okey. Ustaz ulang sekali lagi. Nabi Muhammad SAW kata apa? Kalaulah seseorang itu yang dia nak lalu depan orang solat, kalaulah dia tahu berapa banyak dosa dia, mesti dia takkan lalu. Dia sanggup tunggu. Sebab apa? Dosa dia tu sangat besar. Sangat banyak. Okey. Itu hadis yang kita akan belajar pada hari ini. Okey, sampai situ. Ada soalan? Tak ada, Ustaz tanya. Ada soalan? Ustaz saya tak faham lah. Semua faham? Tapi kalau faham, okay. Kalau faham, Ustaz nak tanya Danish Mursyid. Okey, Danish Mursyid. Okey, hadis ni Nabi Muhammad nak kata pasal apa? Cuba terangkan kat Ustaz sikit. Hadis ni dia pasal tentang orang solat. Lepas tu orang tu lalu depan orang solat tu, dia sengaja lalu. Kalau dia tahu berapa dosa tu, mesti dia akan tunggu. Bagus. Bagus. Bagus Danish Mursyid. Okey, maksudnya apa? Kalaulah dia tahu berapa banyak dosa yang dia akan dapat, mesti dia tunggu je. So pengajaran daripada hadis ni, kalaulah kita nampak ada orang solat, jangan nak sesuka hati pergi lalu depan dia. Kalau boleh lalu belakang. Kalau boleh tunggu. Jangan nak pergi redah je. Tak boleh, berdosa besar. Okey? Okey dah. Okey, habis berkaitan dengan ya Hafiz? Apa? Kalau kita nak solat ada satu tempat kat depan, orang solat kat belakang, macam mana? Lalu belakang tak ada masalah. Tapi ada nak murid Ustaz. Ini. Ada orang selalunya dia suka solat depan pintu. Katakan Allah Akbar. Apa Ustaz tekan lain tadi? Katakan tengok sini. Katakan Kaisah Halisha. Ini Kaisah pakai telekong. Ini Kaisah. Ini Kaisah. Dia pakai telekong. Kaisah ni dia sengaja solat depan pintu. Orang nak lalu. Katakan ini ada pintu masjid kan, ada pintu surau ke apa, orang nak keluar masuk. Saja dia pergi solat depan pintu. Orang nak jalan kiri, orang nak masuk ni, orang nak masuk pintu. Tapi dia saja solat depan pintu. Yang membuatkan orang tak boleh nak lalu depan dia. Pintu mana Ustaz? Pintu kalau awak pergi surau ke masjid ke apa kan? Awak akan lalu satu pintu kan. Awak nak masuk masjid mesti akan ada pintu kan. Dia solat Kaisah ni, dia solat depan pintu. Dekat sini, orang yang lalu depan dia tak akan dapat dosa. Sebab dia nak masuk masjid. Yang akan dapat dosa adalah Kaisah. Kenapa? Sebab sengaja solat dekat tempat orang nak lalu. Tak boleh macam tu. Dah tahu dah orang nak lalu depan tu, pergi solat depan tu. Kenapa? Tak boleh anak-anak murid Ustaz. So awak kena tahu, bila awak nak solat, Allahumma salli ala Muhammad. Bila awak nak solat, awak kena tahu dekat mana. Ni tempat ni orang nak jalan ni. Tak boleh solat kat sini. Okey, solat tempat lain. Jangan solat dekat tempat orang yang dah memang lalu lalang. Katakan Haikal pergi solat tengah-tengah melawati mall. Orang melawati mall tu tengah-tengah berjalan nak pergi shopping, Haikal pergi solat Zuhur dekat situ. Orang lain tak berdosa, Haikal akan jadi berdosa sebab sengaja halang laluan orang. Hafiz Ryan, orang lain tengah nak main bola.
Tiba-tiba dia pergi solat dekat padang tu. Tak boleh. Faham? Jangan sengaja-sengaja buat macam tu. Padang tu buat apa? Ya, okey. Okey? Dah habis? Padang menit. Okey, dah. Okey, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Okey. Anak-anak murid Ustaz, hari ni kita akan teruskan lagi pelajaran kita. Ingat, okey, hadis tadi dah habis. Ustaz nak tanya awak, hari ni sepatutnya kita belajar apa? Cuba bagi tahu kat Ustaz. Kita belajar tauhid ke, fiqah ke, sirah ke, akhlak. Cuba ingat. Oh, sebelum cuti belajar apa kan? Cuba ingat. Sebelum cuti kita belajar apa? Fiqah. Baik. Sebelum cuti kita belajar fiqah ke? Sebelum cuti apa tajuk terakhir? Akhlak. Asmaul Husna. Baik. Tajuk terakhir sebelum cuti kita belajar apa? Bukan sirah. Ya, last kali kita belajar sirah. Bila sebelum cuti kita last belajar sirah, maksudnya minggu tu sirah dengan tauhid. So, minggu ni kita akan belajar Fiqah dengan akhlak. good. Minggu ni kita akan belajar fiqah dan akhlak. Okey, Ustaz ulang. Minggu ni kita akan belajar fiqah dan akhlak. Okey, keluarkan buku teks fiqah sekarang. Okey, keluarkan buku teks fiqah. Okey, kita Ustaz nak tengok. Boleh tak siapa? Okey. Okey, Ustaz akan tengok siapa yang tak buka kamera ini, nama-nama yang Ustaz akan sebut, suruh baca kejap lagi. Siapa yang buka kamera Ustaz tak suruh baca. Melainkan Ustaz kamera saya rosak, tak apa. Okey, Qayyim. Apa tajuk yang kita akan belajar pada hari ini? Fiqah, cuba tengok. Tajuk apa ini? Dah belajar. Ada satu. Okey, sekarang ni minggu ni kita nak belajar tajuk apa? Cepat. Terus buka kamera. Okey. Okey, kali last tajuk kita belajar berkaitan dengan pengurusan jenazah. Betul? Okey, last tajuk kita belajar pengurusan jenazah. Cuba tengok kalaulah pengurusan jenazah, selepas tajuk pengurusan jenazah, tajuk apa? Cuba tengok. Cuba tengok buku teks masing-masing. Okey, good. Amira Sofia dah dapat jawapan. Okey, Ustaz nak tanya kepada yang tak buka kamera ni. Yang tak buka kamera ni Ustaz akan tanyalah. Ahmad Adam. Okey, Ahmad Adam. Tajuk apa yang kita akan belajar pada hari ni? Puasa. Ya, hari ni kita akan belajar. Terima kasih Ahmad Adam. Bagus. Okey, anak-anak murid Ustaz, hari ni kita akan belajar satu tajuk berkaitan dengan puasa. Page berapa? Page berapa? Buka muka surat 36. Okey, 36. Okey, puasa. Anak-anak murid Ustaz, bila kita sebut berkaitan dengan puasa, apa yang awak fikir? Cuba awak boleh share dekat Ustaz. Okey, bila Ustaz sebut puasa, apa yang awak fikir? Tak boleh makan, tak boleh minum. Good, tak Tahan boleh daripada makan, lapar tak dengan boleh haus. minum. Lapar dengan haus lagi. Saya tak lapar dengan haus. Tak makan, takif bagus lagi. Tak Beribadat makan, tadi. tak minum. Apa lagi? Apa lagi yang Buat awak baik. membuat baik? Bagus, bagus. Okey, Naurah cakap tahan makan dan minum, bagus. Apa lagi yang awak fikir? Bila Ustaz sebut je puasa, okey, awak dah terbayang apa dah? Awak dah terbayang roti john ke? Dah terbayang dengan murtabak ke? Apa yang awak bayang lagi? Apa yang awak faham lagi? Bila Ustaz sebut puasa, apa lagi yang awak faham? Menahan lidah dan perut dari kelaparan. Okey, bagus. Muhammad Akil. Okey, bagus. Okey, Ustaz nak tanya siapa lagi? Apa lagi? Apa lagi yang awak terbayang? Bila Ustaz sebut puasa je, apa yang awak terbayang lagi? Ada lagi tak? Tengok orang makan, kita tahan daripada lapar. Oh, macam tu pula dah. Okey, bagus. Okey, Ustaz. Ada orang. Okey, Ustaz. Bila kita puasa, kita dapat pahala. Bagus? Bagus. Siapa yang nak tulis macam tu, okey, bagus. Siapa yang puasa, dia dapat pahala. Bila kita puasa, kita dapat ingat orang-orang susah. Okey, bagus. Okey. Anak-anak murid Ustaz, so pada hari ini kita akan sambung satu topik iaitu berkaitan dengan puasa. Ustaz nak tanya kepada yang tak buka kamera ni, Haikal.
Okey, Haikal. Ustaz nak tanya kepada Haikal, puasa ni rukun Islam atau rukun iman? Haikal. Islam. Bagus. Haikal cakap rukun Islam. Puasa ni rukun Islam. Ustaz nak tanya kepada Akil Akram. Akil, unmute your microphone. Akil. Yes. Tadi Haikal cakap puasa ni rukun Islam. Boleh bagi tahu dekat Ustaz tak? Puasa ni rukun Islam yang keberapa? Keberapa? Rukun Islam? Puasa ni rukun Islam yang number berapa? Nombor berapa? Ya. Nombor berapa? Ya, rukun Islam yang keberapa? Puasa ni. Saya. Sabar. Sabar. Rukun Islam yang keberapa? Okey, ada Naufal. Okey. Boleh. Akil? Berapa? Yang ke? Yang ke berapa? Okey, ada kawan-kawan kita dah cuba jawab dekat chat. Okey, ingat rukun Islam yang ketiga. Ingat dalam murid Ustaz, puasa adalah rukun Islam yang ketiga. Aish, dah ajar 5 dah ni. Rukun Islam ketiga. Tulis dekat buku. Lepas tu Ustaz nak tanya lagi. Rukun Islam ketiga. Siapa yang belum tulis dekat situ. Puasa dia mesti rukun Islam. Dia tak boleh jadi rukun iman. Siapa tahu? Ustaz kenapa tak boleh jadi? Ustaz. Ya. Dekat buku textbook ke? Ya, Akil. Dekat buku brown. Buku Buku teks. brown ke? Tulis dekat buku teks. Tulis dekat buku teks tu. Tulis dekat buku teks. Okey. Ustaz nak tanya kepada siapa yang Ustaz belum sebut nama dia lagi? Habis dah. Okey, Ustaz nak tanya kepada Mio. Mio, kenapa puasa ni dia bukan rukun iman? Dia jadi rukun Islam. Kenapa Mio? Hilang dah Mio. Lari pula Mio. Kaisah Alisha. Kaisah, kenapa Kaisah puasa jadi rukun Islam? Dia bukan rukun iman. Sebab Allah letak itu. Okey, bagus. Ada lagi. Sebab rukun iman kena percaya. Bagus. Rukun iman adalah perkara yang kita kena percaya. Rukun Islam perkara yang kita kena buat. Okey, bagus. Puasa. Ustaz, hari ni saya percaya saya kena puasa. Mana boleh macam tu? Awak kena buatlah puasa. Ustaz, saya percaya Ustaz saya kena puasa. Buka bekal makan. Saya percaya Ustaz. Tak boleh macam tu. Kena buat. Okey? Dah habis. Baru ni pun kita ada puasa kan. Okey, sekarang ni kita nak tengok yang kita nak belajar pada hari ini adalah berkaitan dengan puasa di bulan Ramadan. Bukan puasa sunat. Hari ni kita nak belajar berkaitan dengan puasa bulan Ramadan ataupun puasa. Okey, Ustaz nak minta tolong Arisa boleh mikrofon ni okey lagi tak Arisa tu? Okey, Ustaz nak someone Irfan Hashim. Okey, Irfan boleh tolong Ustaz? Irfan boleh tolong Ustaz baca ini Irfan? Okey, apa maksud puasa? Tulis baca Irfan. Ia menahan diri daripada perkara yang membatalkan puasa bermula dari terbit fajar hingga terbenam matahari. Bagus anak-anak murid Ustaz dengar. Okey, Ustaz tolong awak tulis ni. Siapa yang susah nak baca Jawi, Ustaz bantu awak ni. Puasa ialah menahan diri daripada perkara yang membatalkan puasa bermula dari terbit fajar ataupun bahasa mudahnya subuh. Hingga
terbenam fajar. Bahasa mudahnya maghrib. Nah, itu. Ini Ustaz dah bantu ni tulis. Nanti Ustaz akan tanya. Ini untuk awak punya pemahaman. Ingat, anak-anak murid Ustaz, puasa ni apa? Benda ni puasa kita tahan diri kita daripada buat perkara yang membatalkan puasa. Ustaz, kenapa dia tulis perkara yang membatalkan puasa? Kenapa dia tak tulis makan dan minum? Kenapa? Sebab bukan makan dan minum saja yang membatalkan puasa. Ada lagi yang perkara-perkara lain yang boleh membatalkan puasa. Nanti kita akan belajar. Bagus. Awak muntah secara sengaja. Awak tiba-tiba hilang ingatan. Itu semua kita akan belajar nanti. Okey? So, apa? Menahan diri daripada perkara yang membatalkan puasa. Apa saja yang boleh batalkan puasa, kita kena tahan. Tapi Ustaz, kalau saya pengsan, tiba-tiba saya jadi gila kan, saya tak boleh tahan. Itu cerita lain. Tak ada punya tiba-tiba Irfan Hashim tiba-tiba dia buat diri dia jadi gila. Tak ada. Tak ada. Itu saya hampir muntah Ustaz sebab masa hari tu dari semakin kertas rasa muntah. Itu cerita lama tu. Sekarang dah tak buat dah. Okey. So bermula bila? Bermula dari terbit fajar. Apa maksud terbit fajar? Daripada subuh sampai ke maghrib. Itu waktu dia. Itu waktu dia. Ustaz, saya nak puasa sampai isyak. Tak boleh. Islam kata puasa sampai maghrib saja. Jangan nak memandai-mandai tambah sampai ke isyak, tambah sampai ke subuh esok dia. Tak boleh anak-anak murid Ustaz. Nabi dah ajar start daripada subuh, start daripada terbit fajar. Apa maksud terbit? Start daripada matahari dah naik. Okey, puasa. Tahan sampailah kepada maghrib. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Okey, cantik. Dah boleh buka puasa. Okey, clear? Sampai situ pengertian puasa. Ada soalan? Okey dah. Belum, saya salin lagi. Okey, tengah salin. Okey, Ustaz nak tanya soalan kepada Rais. Ustaz nak tanya Rais. Rais, Ustaz nak puasa Rais. Tapi tiba-tiba Ustaz termakan pada waktu isyak. Sah tak puasa Ustaz? Rais, Ustaz nak puasa, tiba-tiba waktu isyak Ustaz termakan. Sah tak? Sah. Kenapa? Sebab isyak dah waktu puasa dah habis. Bagus. Bila isyak dah masuk, puasa dah habis dah. Puasa sampai maghrib saja. Bagus. Rais faham. Okey. Sekarang kita akan teruskan bacakan kepada bawah. Yang bawah ni Ustaz nak minta Asma. Asma boleh tolong bacakan kat Ustaz Asma? Saya nak baca. Okey, kejap. Asma boleh tolong bacakan kat Ustaz? Boleh. Okey, Asma tolong bacakan maksud tu Asma. Bacakan ayat Quran. Allah, saya baca ayat Quran. Sabar. Okey, Asma baca. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam. Okey. As-siyam. Alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Okey, maksud dia boleh baca, boleh Asma tolong sambungkan maksud dia? Boleh. Silakan Asma. Wahai orang yang beriman, diwajibkan berpuasa ke atas sebagaimana telah diwajibkan ke atas orang sebelum kamu. Semoga kamu bertakwa. Okey, terima kasih Asma. Terima kasih. Okey, anak-anak murid Ustaz, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang yang beriman, Allah kata kepada kita, diwajibkan berpuasa. Ingat, ini puasa dalam bulan Ramadan. Nanti kita akan belajar. Puasa ada dua jenis. Puasa wajib dengan puasa sunat. Sekarang ni kita tengah belajar puasa wajib. Ke atasmu
diwajibkan puasa ke atasmu sebagaimana telah diwajibkan ke atas orang sebelum kamu. Maksudnya sebelum-sebelum ni pun orang lain pun wajib puasa. So kita kena wajib puasa. Allah kata dulu orang-orang dulu pun wajib puasa, kamu pun wajib puasa. Itu ayat dia. Haiwan orang saya. Haiwan tidak, manusia saja puasa, haiwan tak puasa. Okey. Okey, terus. Okey, hukum berpuasa. Okey, ustaz nak hukum berpuasa ni ustaz nak minta tolong Akil tolong baca boleh Akil? Akil tolong baca apa hukum puasa ni Akil? Silakan Akil. Macam mana? Ni. Mana Ustaz? Ini ni hukum puasa. Hukum Cuba puasa. baca. Okey, Puasa pada good. Bulan Ramadan hukumnya wajib. Bagus. Puasa bulan Ramadan hukumnya wajib. Okey Ahmad Adam, boleh Ahmad Adam. Okey ingat, puasa pada bulan Ramadan hukum dia wajib. Awak semua ni, kejap lagi kita akan tengok wajib. Siapa yang wajib Ustaz? Okey. Okey, tengok sini yang ada Ustaz. Okey, terus. Okey, dah. Ingat puasa hukum dia wajib. Okey, sekarang. Okey, puasa Ramadan mula diwajibkan kepada masyarakat kita apa? Okey, ini yang Ustaz nak terangkan kepada awak, anak-anak murid Ustaz. Okey. Okey, tengok sini. Ini hari ni kita akan sambung. Okey, habis ni kita akan berhenti. Okey. Hari ni Ustaz akan ajar awak berkaitan dengan syarat wajib puasa. Okey, Ustaz ulang sekali lagi, tengok betul-betul. Hari ni awak ataupun kita akan belajar syarat wajib puasa. Tengok sini baik-baik. Okey, tulis siapa yang ada dekat buku teks tu tulis. Okey, kalau tulis dalam buku takut ambil masa. Okey. Syarat wajib puasa. Islam berakal. Okey. So, ustaz nak awak faham apa yang dimaksudkan dengan syarat wajib puasa. Apa maksud syarat wajib? Okey, awak kena tahu benda tu anak-anak murid ustaz. Ustaz, apa maksud syarat wajib? Syarat wajib bermaksud siapakah orang yang wajib puasa? Itu maksud dia. Siapakah orang yang wajib berpuasa? Okey, bila ustaz sebut saja syarat wajib, itu bermaksud siapa orang yang wajib puasa? Ingat? Okey, ingat. Siapakah orang yang wajib berpuasa? Itu maksud syarat wajib puasa. Nanti kita akan belajar syarat sah. Syarat sah tu apa pula? Kejap lagi nanti kita akan belajar. So, when I teach you about syarat wajib puasa, benda pertama yang awak kena bayangkan dalam fikiran awak ialah siapa yang wajib puasa. It's all about person. Orang. Siapa yang wajib puasa? Ustaz, saya wajib puasa lagi tak? Itu kita nak tengok syarat wajib. Awak wajib lagi tak puasa? Okey. Faham? Okey, Ustaz ulang sekali lagi. Apa maksud syarat wajib puasa? Syarat wajib puasa ini bermaksud siapa yang wajib puasa? Siapa dia? Siapa dia yang wajib puasa ni? Okey, kita akan tengok. Okey. Ustaz akan bahagikan nama. Okey, yang pertama, Ustaz nak Kaisah baca. Yang kedua, Ustaz nak Naurah baca. Yang ketiga, Ustaz nak Arisa baca. Okey, Arisa baca. Yang keempat, Ustaz nak Ahmad Adam baca. Yang seterusnya, Ustaz nak Takif. Okey, Takif baca. Okey, yang seterusnya Ustaz nak Darwish Qayyim baca. Ni Qayyim baca.
Okay, kita akan tengok anak-anak murid Ustaz satu persatu. Apa benda ni? Siapa yang orang wajib puasa? Ustaz, saya wajib lagi tak? Sekarang kita tengok. Okey, Kaisah boleh tolong baca? Yang pertama Kaisah. Islam. Bagus. Yang pertama sekali adalah Islam. Anak-anak murid Ustaz, yang pertama sekali adalah orang Islam. Angkat tangan siapa yang bukan Islam dekat sini, angkat tangan. Ada tak? Ustaz, saya bukanlah Ustaz. Ada tak? Maksudnya semua orang Islam. Bagus. Maksudnya nampak macam semua wajib puasa. Tapi betul ke? Sabar. Sabar. Yang pertamanya orang Islam wajib puasa. Tapi adakah orang Islam je? Sabar. Tunggu dulu. Ada lagi pecahan dia. Okay, sekarang ni semua kita Islam. So kita kena puasa. Orang Hindu wajib tak puasa? Tak. Ikut agama dia. Kalau agama dia kata puasa, puasalah dia. Tapi dia tak akan ikut kita. Okey, pertama Islam. Okey, seterusnya Naurah, boleh tolong bacakan Naurah yang kedua? Naurah apa? Berakal. Bagus. Yang kedua adalah berakal. Okey, ada pensel tulis apa maksud dia? Tulis kat bawah. Okey, yang kedua adalah berakal. Anak-anak murid Ustaz, apa maksud berakal? Berakal ni maksudnya dia boleh berfikir. Nampak kita pernah belajar sebelum ni. Dia boleh berfikir. Kalau Ustaz tanya, Mio, pagi tadi makan apa? Sedap Ustaz. Itu apa benda tu? Mio, Ustaz tanya, pagi tadi makan apa? Esok Ustaz, esok. Nampak dia tak boleh berfikir. Bila dia tak boleh berfikir, itu maksudnya dia tidak berakal. Okay, faham maksud itu je, dia tak berakal. Apa benda ni tak boleh. Okey, tak boleh. Okey, dia mesti orang yang berakal, maksudnya orang yang boleh berfikir kepada awak. Contoh, Takif. Oh, Takif. Ya. Ustaz bulat ni warna apa? Merah. Bagus, maksudnya Takif boleh berfikir. Tu warna merah tu, dia boleh berfikir. Kalau Ustaz tanya Hafi, arrow ni warna apa? Apa? Arrow ni warna apa arrow ni? Biru. Nasib baik kalau Hafiz cakap Ustaz, itu bukan arrow Ustaz, itu nasi lemak Ustaz. Itu dah habis dah tu, itu dah pening dah tu. Okay. So, ingat berakal ni dia boleh berfikir. Bagus. Arisa nombor 3 apa Arisa? Tak dengar jugalah. Kesian Arisa. Mikrofon Sa tak elok lagi tu. Kesian Kak Arisa. Saya. Ya? Saya nak. Okey silakan. Yang ketiga tu apa? Saya nak. Ya, silakan. Siapa yang saya nak tu? Hafi. Silakan. Balik. Anak-anak murid Ustaz dekat sini ada yang Ustaz tahu anak-anak murid Ustaz yang dah akil baligh. Ustaz, saya tak baligh lagi. So saya wajib tak? Tak wajib. Nampak? Clear? Syarat wajib mesti orang yang dah baligh. Kalau orang tu tak baligh lagi, Ustaz saya tak baligh lagi, so saya tak wajib lah. Ya, awak tak wajib. Kalau awak tak puasa pun, awak tak akan dapat dosa. Nampak? So, Ustaz saya dah baligh lah Ustaz, so saya wajib. So saya tak boleh tinggal lah. Tak boleh tinggal. Tapi Ustaz saya tak baligh lagi, so kalau saya tak nak puasa 1 bulan, boleh tak? Boleh. Tak ada masalah, awak tak berdosa. Tapi kena puasalah untuk berlatih. Nampak 3 ni. Ustaz saya Islam. Ya okey, saya Islam. Saya berakal tak? Saya berakal Ustaz. Awak balik lagi tak? Ustaz saya tak balik lagi lah. Okey, so awak tak wajib puasa. Ustaz saya dah balik lah. Okey, bagus. Awak wajib puasa. Maksudnya saya tak payah puasa lah. Bukan tak payah puasa, tak wajib puasa lagi. Kan tak payah puasa kan, nanti mak awak telefon Ustaz kan. Kenapa Hafiz tak ajukan? Maksudnya tak wajib puasa lagi. Maksudnya kalau awak tak puasa pun tak dapat dosa pun. Darjah 1, darjah 2, darjah 3 tak puasa, itu tak berdosa lagi sebab dia orang tak wajib. Cuma kita puasa untuk kita berlatih. Okey, Ahmad Adam, silakan Ahmad Adam, nombor 4. Saya belum balik lagi. Bagus Ahmad Adam, mampu berpuasa. Ustaz, maksud dia awak mampulah berpuasa. Awak sihat, awak boleh puasa.
Ustaz, nenek saya sakit. Ada kawan kita beritahu, Ustaz, nenek saya sakit, Ustaz, nenek saya tak puasa. Okey, nenek awak Islam. Berakal tak? Berakal. Balik tak? Balik, Ustaz. Nenek saya dah balik. Nenek awak mampu tak? Nenek saya tak mampu, Ustaz. Dia sakit. So tak wajib puasa. Ada tak dekat sini nenek dia yang tak puasa? Ada tak? Nenek Ustaz tak puasa, arwah nenek Ustaz tak puasa. Ya, ada. Sebab apa? Sebab nenek kita tak mampu nak puasa lagi. Okey Ustaz, ada orang tu dia ikut Ustaz. Ustaz, kalau COVID, bagus. Soalan yang bagus. Ustaz, kalau COVID, mampu tak berpuasa? Dia tak mampu. Sama macam mak saya hari tu. Sebab dia tak mampu. Sebab apa? Sebab dia sakit. Orang COVID kena makan ubat. Dia kena bagi masuk apa semua. So dia tak wajib berpuasa. So dia tak berdosa. Nampak? Okey, clear. Okey, Takif, silakan Takif. Bermukim. Apa maksud bermukim? Bermukim ni apa? Ya, bermukim ni dia tak pergi ke mana-mana. Ingat dulu Ustaz pernah cakap bermastautin. Siapa ingat mastautin tu apa? Lupa dah. Pergi ke mana-mana? Ya, mastautin ni adalah dia itu waktu kita belajar khutbah dulu. Siapa nak angkat tangan ni? Akil, bermukim tu apa Akil? Akil lah, bermukim tu apa? Bermukim. Ya, Macam Okey, bermukim ni maksudnya dia tak ke mana-mana. Dia tak ke mana-mana. Maksudnya dia stay je. Dia bukan bermusafir. Dia tak pergi travel mana-mana. Contoh macam kita, bermukimlah, kita tak ke mana-mana. Okey, faham. Ya, silakan. Kalau dah Akil balik, dia kena sunat ke? Sunat sebelum tu lagi. Sunat kan sebelum tu lagi. Faham Sunat kan sebelum tu lagi. Awak darjah 1, darjah 2. Nanti Ustaz akan ceritakan perincian baligh ni macam mana. Okey. Yang seterusnya, Qayyim. Last Qayyim, sifat Qayyim. Apa yang ke-6 Qayyim? Yang ke-6 Yang ke-6 tu apa? Yang ke-6 tu Okey, yang ke-6? Tak nampak Ustaz. Sebab tu Ustaz kata mana buku teks. Dah Daripada saya hilang. Teks orang hilang. Ispat baca. Suci dari jasad, suci daripada haid, dan nafasa dan nafas. Okey, suci daripada haid dan nifas. Ustaz, haid dan nifas tu apa? Ini panjang cerita dia. Ini terutama kepada anak-anak murid perempuan Ustaz. Tapi tak apa, nanti Ustaz akan terangkan. Okey, darah haid dan darah nifas. Apa tu? Okey, tapi buat masa sekarang, Ustaz akan cerita dekat awak apa maksud suci daripada haid dan nifas ni esok. Ingat, Ustaz janji dengan awak sepatutnya ada rehat 5 minit. Tapi Ustaz nak habiskan kelas awal 5 minit untuk menggantikan rehat awak. So, Ustaz nak pesan kepada awak, hari ni kita dah belajar pengertian puasa, menahan diri daripada melakukan perkara yang batalkan puasa dah, hukum berpuasa dan juga syarat wajib berpuasa. So, syarat wajib berpuasa ni ada 6. Ustaz nak awak semua hafal. Esok dalam kelas Ustaz akan tanya. Ada 6. 6 ni Ustaz nak minta awak hafal. Esok waktu kelas Ustaz akan tanya. Okey, dan Ustaz akan terangkan apa maksud suci daripada haid dan nifas. Okey, apa kerja dia?
Ustaz nak awak hafal ada 6. Islam, baligh, berakal, mampu berpuasa, bermukim, suci daripada haid dan nifas. Ada 6. Apa dia? Syarat wajib puasa. Esok Ustaz akan tanya apa maksud syarat wajib puasa. Okey, esok Ustaz akan tanya. Okey? Sampai situ ada soalan? Ada soalan? Kalau tak ada Ustaz dikira faham Kalau tak ada Ustaz dikira faham dan esok Ustaz saya tak faham lah Ustaz. Ustaz tak terima. Esok Ustaz akan tanya setiap seorang daripada awak. Okay? Okay, I think that's all from me untuk menggantikan 5 minit awak yang patutnya awak rehat. Tapi sebelum tu Ustaz nak tengok awak ada ke tidak ni. Kita tengok ni. Arisa ada tak Arisa? Angkat tangan. Kalau Arisa ada angkat tangan. Arisa? Okay, Arisa ada. Okay. Siapa Ustaz tahu siapa yang boleh buka kamera? Ifan Hashim ada tak tu? Kalau siapa yang tak, Ifan ada. Danish Musyid ada? Ada. Rais ada? Ada. Haikal? Yes, Ustaz. Okay, Asma ada? Ada. Ahmad Adam? Ada. Adam Naufal? Yes, Ustaz. Akil Akram? Ada. Siapa yang tak ada ni? Yang okay. Yes, sorry. Okey, bermula daripada esok, siapa yang boleh buka kamera tapi dia tak buka kamera, Ustaz akan tanda dia absent. Bermula pada esok, Ustaz tahu siapa yang boleh buka kamera, siapa yang tak boleh buka kamera. Siapa yang tak buka kamera, melainkan Ustaz, kamera saya rosak, bagi tahu kat Ustaz. Siapa yang tak bagi tahu, Ustaz kira absent walaupun awak datang. Okay, I think that's all from me. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asri innal insana fi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.